Tetapi sebelum itu, untuk kita mungkinlah mengimarahkan lagi lah bulan Ramadan kita hari ini, 4 Ramadan 1442 Hijrah. Kita akan bersama dengan seorang, saya boleh dikatakan sebagai ikon jugalah di TV1 dan juga di JAKIM. Banyak kali keluar Forum Perdana Awal Islam. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud, pendakwah melalui talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ridwan dan Hana? Alhamdulillah Ustaz. Selalu kita tengok dia dekat TV kan. Ini adalah kali pertama dapatlah berborak sekali dengan Ustaz. Jadi Ustaz, hari ini 4 Ramadan 1442 Hijrah. 4 hari kita telah melalui puasa dan insya-Allah kita nak lalui puasa ini sampai hujungnya. Dan juga tahun lepas kita berbeza sedikit apabila sedikit perkara kita tidak boleh lakukan, contohnya solat tarawih di masjid, tetapi tahun ini kita dibenarkan. Tapi ada cabarannya. Cabarannya sekarang adalah pematuhan SOP terhadap umat Islam itu. Jadi bagaimana? Kadang-kadang kita nak beribadah tetapi dalam masa yang sama kekangan-kekangan itu menyebabkan masjid dah penuh kapasitinya, tak boleh. Macam mana tu Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi berpuasa dalam keadaan yang aman, damai, dan saya ucapkan kepada seluruh penonton selamat pagi Malaysia, selamat berpuasa dalam tempoh 4 Ramadan ini. Baik, bila kita sebut tentang puasa tahun ini masih dalam keadaan norma baru, ia berbeza dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ramai imam-imam interim, bilal-bilal interim yang dilantik sendiri di dalam rumah masing-masing, tetapi tahun ini ada kelonggaran yang diberikan, kemudahan yang diberikan dengan kita boleh beribadah, menunaikan solat sunat tarawih, solat fardu berjamaah di surau dan masjid, namun dalam kapasiti yang dibenarkan oleh negeri masing-masing, pihak berkuasa agama masing-masing. Dalam satu cabaran baru adalah, pertama, kita kena faham bahawa kita sekarang masih lagi berperang dalam pandemik COVID-19. Oleh kerana itu, semua daripada kita harus wajib patuh kepada SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga diri kita juga. Menjaga, kalau dalam maqasid syariah, kita pertama menjaga agama kita. Maka kita wajib untuk berpuasa dan kita dituntut untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua di dalam maqasid syariah adalah menjaga nyawa. Di samping kita menjaga agama kita, tuntutan kepada diri kita, kita juga kena jaga keselamatan nyawa kita kerana ia dituntut dalam maqasid syariah. Maka nyawa kita ini perlu dipelihara kerana kena jaga, kerana nyawa ni satu je Ridwan sana. Dia tak ada ganti, dia tak ada dijual di pasar malam ke, di bazar Ramadan ke, tak ada. Maka kita kena jaga nyawa kita dengan kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui nasihat pakar-pakar kesihatan yang telah memberi pandangan. Maka kita sebagai umat Islam dalam bulan Ramadan ini, pertama, jaga agama kita, iaitu mesti menjalani ibadah puasa sebaik mungkin, dan yang kedua, menjaga nyawa kita, jaga keselamatan kita dengan mematuhi peraturan. Maka kalau kita jaga kedua-dua perkara ini, maka ia akan membantu kita untuk menjadikan Ramadan kita ajaibnya. Rezeki Ramadan dengan macam-macam rezeki yang Allah Ta'ala beri, supaya kita nikmati dan kita dapat amalkan dengan terbaik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Ramadan sebenarnya Ramadan bulan yang kaya dengan segala pahala dan kebaikan, dan ini masanya untuk kita merebut segala pahala dan kebaikan itu juga sendiri. Dan pastinya bila bulan Ramadan selalunya kita banyak melihat orang banyak menderma dan melakukan infak. Tetapi dengan kekangan COVID-19 ini, bagaimana cara mereka untuk melakukan perkara ini juga, tapi tidak lupakan orang yang memerlukan juga? Baik, wah, bagus soalan Hana ni. Bila kita sebut tentang bulan Ramadan, bulan yang kaya ni maknanya banyak. Macam kita pergi tengok rumah orang besar-besar, kita kata, uish, mesti banyak duit dia. Jadi kaya ini dikaitkan dengan banyak. Begitulah Ramadan, banyak keberkatan, banyak fadilat, banyak pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Maka kita kena rebut kekayaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Baik. Di dalam bulan Ramadan ini juga dia mengajar kita tentang erti bersyukur, erti berkongsi, kaya, miskin, susah dan senang. Maka sebab itu di dalam bulan Ramadan diberi banyak pahala kepada orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berwakaf,
orang yang membayar zakat, kerana kita nak rasa macam mana orang susah rasa. Maka yang diberi banyak rezeki berkongsi dengan mereka. Oleh itu di dalam bulan Ramadan ini, pertama adanya zakat. Sekarang dah boleh bayar zakat. Jangan tunggu sampai last minute, nanti kan terlupa. Baca hari ini Pusat Zakat ataupun Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dia telah buat inovasi. Ada, kalau Ridwan tengok ada zakat drive-thru. Macam kita masuk, kemudian kita turunkan tingkap, kemudian kita sebut berapa tanggungan kita yang kita nak bayar, kemudian kita bagi duit, dia bagi resit, doa dalam kenderaan saja, tak perlu keluar. Itu ada inovasi. Kemudian sekarang ni di-upgrade pula, boleh bayar dengan secara online. QR code, senang saja. Pergi ke carian Google, type saja kita nak bayar kat mana, contohnya di wilayah persekutuan, type saja zakat wilayah persekutuan, maka klik saja, masukkan bilangan, masukkan jumlah, kemudian pergi kepada online banking, tak sampai 3 minit selesai bayaran zakat kita dan ada resit yang diberikan. Maknanya dalam tempoh pandemik ini kita juga boleh menunaikan, berkongsi rezeki kita dengan macam-macam kaedah. Hari ini ada sedekah QR code, kemudian kita boleh bagi kepada NGO dan sebagainya. Maka oleh kerana itu bila sebut tentang zakat, tentang sedekah dan sebagainya, maka kita carilah peluang hari ini yang kadang-kadang kita sibuk, Ridwan Hana, kita tak sempat nak turun padang bagi bantu pada orang susah. Maka hari ini kita bagi pada pihak berkuasa, Majlis Agama, Pusat Zakat sebagainya, mereka lah yang akan menyampaikan bantuan kepada golongan sasar yang memerlukan. Ustaz, bulan Ramadan ni ramai yang mengambil peluang untuk memperbaiki apa sahaja amalan solat dan segalanya lah yang berkaitan dengan Islam dan juga kehidupan seorang Muslim itu sendiri. Berbanding dengan bulan biasa, mungkin ada yang mengambil peluang bulan ini untuk mengubah, tetapi bulan biasa dia mungkin ada kekurangannya sedikit. Persoalannya di sini, kita dah lakukan pada bulan ini, untuk mengekalkannya bagaimana, Ustaz? Betul. Baik, dalam 12 bulan tiada satu bulan untuk kita katakan rehat dan rawat. Apa yang perlu kita rehat? Rehat daripada tergesa-gesa mencari urusan dunia. Rawat maknanya kita rawat rohani kita, rawat agama kita, rawat penyakit hati yang ada dalam diri kita untuk kita melangkah 11 bulan pertarungan seterusnya. Maka kita ambil peluang bulan Ramadan ini untuk perbaiki diri. Kalau kita perasan, Ridwan Hana pun sekalipun kan, kalau bulan lain, nak makan bersama dengan keluarga tu seminggu sekali tu dapat, tapi tak selalu. Tetapi bila bulan Ramadan ni, kita dapat berbuka puasa, dapat bersahur, eratkan silaturahim sesama keluarga kita dalam keadaan yang harmoni. Kan dalam bulan-bulan yang lain, kita balik rumah kadang-kadang pukul 10 malam, 11 malam, sibuk dengan kerja. Tapi bulan Ramadan sebelum maghrib dah sampai. Seronok anak-anak, isteri dan suami dapat himpun bersama. Kemudian kita pula, kalau dahulunya mungkin sarapan pagi tak kerana berkerja-kerja, tetapi bersahur bersama. Maknanya peluang untuk perbaiki hubungan kekeluargaan, inilah bulan Ramadan. Yang kedua, perbaiki hubungan sesama adik-beradik, jiran dan sebagainya. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan bersedekah. Maka kita kena bersedekah kepada jiran tetangga kita, adik-beradik kita. Waktu saya kecil-kecil dulu, Ridwan Hana, mak saya ni suri rumah. Jadi bila kita balik sekolah, mak selalu dia pandai buat kuih seri muka. Bawah pulut, atas inti hijau tu kan. Jadi bila kita balik daripada sekolah, mak akan potonglah kuih seri muka tu, letak dalam pinggan, suruh bahagi kepada rumah jiran-jiran. Tapi bila waktu kita nak bagi kuih seri muka tu, ada satu skrip yang wajib kena sebut. Cik, mak bagi kuih, tapi pinggan nak balik. Ini dialog orang dulu-dulu. Apa maknanya? Balaslah balik. Jadi maka tuan rumah carilah kadang-kadang biskut, gula nak letak balik.
Kadang-kadang dia bagi balik kuih seri muka tu. Dia kata, kebetulan makcik pun masak seri muka juga ini. Tapi maknanya nak berkongsi rezeki, nak bersedekah, nak buat baik, nak perbaiki hubungan kejiranan dan sebagainya. Jadi kita ambillah bulan Ramadan ni untuk kita buat. Pertama adalah rehat daripada kita terkejar-kejar mencari keduniaan, dan rawat apa benda yang telah sakit, sama ada hati kita, hubungan kekeluargaan, kejiranan dan sebagainya. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud, pengawas kerana sudi bersama kami pagi ini. Sangat membantu kami